لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله به وبعلومه في الدارين أمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Si jahil itu adalah buta. Engkau ini masih buta. Carilah orang yang boleh memimpinmu. Engkau juga masih jahil. Carilah orang yang boleh mengajarmu. Jika engkau tergelincir, berpegang kuat dengan orang yang mengajarmu itu. Terimalah kata-katanya dan pendapatnya. Minta dia tunjukkan jalanmu. Dan apabila engkau telah sampai kepadanya, kekal di situ sehingga makrifatmu menjadi hakiki dan ketara. Pada ketika itu akan berkunjung kepadamu semua orang yang sesat jalan. Dan engkau akan menjadi tempat tumpuan semua orang fakir dan miskin. Termasuk ketangkasan ialah menyimpang rahsia Allah Azza wa Jalla dan beradab santun di hadapan manusia dengan akhlak yang mulia. Di mana engkau dari mencari Tuhan dan meredainya dari yang selain dia? Tidakkah engkau pernah mendengar firman-Nya? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kamu ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Dalam firman-Nya yang lain, yuriduna wajhah. Mereka menginginkan wajahnya, yakni keredaannya. Jika memang engkau bernasib baik, akan datanglah tangan yang bertuah yang akan melepaskanmu dari segala yang mengganggu selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Lalu membawamu ke pintu pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di situlah engkau akan menemui wilayah, yakni pertolongan Allah. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di situlah ada pertolongan hanya bagi Allah yang benar. Bila semua ini telah sempurna adanya padamu, nescaya dunia dan akhirat akan datang menyembah kepadamu dan ingin berkhidmat kepadamu tanpa ada bahaya lagi dan tanpa merasa penat lelah. Oleh itu ketuklah segera pintu Allah Azza wa Jalla dan menetap di pintu itu. Kerana sesungguhnya jika engkau menetap di situ, akan tersingkap semua lintasan hati. Yang dengan itu engkau akan membezakan mana satu yang dikatakan bisikan jiwa dan mana bisikan hawa nafsu. Mana satu bisikan hati dan mana bisikan iblis atau bisikan malaikat. Lalu ada yang mengatakan bahawa ini adalah bisikan yang benar dan adalah bisikan yang batil. Engkau akan mengetahui tiap-tiap satu dengan tanda yang engkau kenali. Bila engkau sudah sampai ke maqam ini, kelak akan datang kepadamu lintasan daripada Allah Azza wa Jalla yang mendidikmu dan menetapkanmu, mendirikanmu dan menundukkanmu, menggerakkanmu dan mendiamkanmu, menyuruhmu dan melarangmu. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Antara perkara yang perlu menjadi suatu kebiasaan kita dan perkara yang perlu menjadi suatu kewajaran bagi kita seorang Muslim sentiasa menganggap bahawa kita masih buta dan masih jahil. Perlukan pada pimpinan, perlukan pada bimbingan, perlukan pada petunjuk. Sesiapa merasakan bahawa dirinya sudah alim
atau sudah celik terang benderang pandangannya, maka dia tersilap. Kita masih mencari. Bila Allah jadikan secara fizikalnya kita lihat. Kalau kita lihat secara fizikal kita masih memerlukan orang lain. Bila kita tua, kita berjalan mula lemah, perlu bertongkat. Kita perlukan anak bini kita untuk menolong, membantu. Kita perlukan suami dan kawan-kawan kita. Kalau secara fizikal kita nampak, maka kita perlukan orang dalam banyak urusan kita. Takkanlah dalam perkara agama kita tak perlukan orang. Bahkan kadang-kadang kita lihat pada usia kita makin tua, makin kita perlukan orang. Yang tolong ambil airnya siapa, yang tolong masak nasi. Kadang kita terbaring dalam keadaan kelemahan fizikal. Ramai manusia nampak lemah fizikal untuk menolong, memohon, meminta bantuan orang lain. Tapi dalam hal keagamaan, hak kerohanian, mereka rasa mereka kuat. Mereka silap. Setengah kita cuma cukup belajar sekolah rendah dulu bab agama, dah tak belajar lagi. Setengah kita mungkin dulu pernah lah belajar universiti itu, universiti ini, kemudian dah rasa tak perlu lagi ilmu. Setengah kita mungkin pernah baca buku tu, buku ni, seolah-olah tak perlu lagi baca buku lain. Maka sifat inilah yang akan mewujudkan buta kita. Buta yang bersifat ta'assubnya, buta yang bersifat ekstrimnya, buta yang melihat dia je betul, orang lain salah. Buta yang tidak boleh memaafkan buta orang lain. Maka ini keadaan buta-buta yang membahayakan manusia. Sebagaimana jasad kita sentiasa perlukan sesuatu untuk menjadikan dia kuat. Makan, minum. Kita yakin tak ada orang makan semalam untuk hari ini. Ataupun makan bulan lepas untuk bulan ini. Kerana mereka tahu mereka memerlukan makanan setiap hari. Kadang-kadang kita mengunyah sepanjang hari. Untuk kita merasa kuat. Demikian dalam bimbingan agama, kita mesti sentiasa rasa kita buta. Perlukan pada bimbingan, pencerahan. Perlukan pada panduan. Dan kita sentiasa rasa kita jahil. Kerana itulah kita sentiasa mencari guru. Kerana itu diriwayatkan para ulama dahulu mereka punya guru sampai ribuan. Mereka mengambil ilmu, mengambil adab, mengambil akhlak. Kita kadang-kadang guru pun tak ada. Ada guru pula buat berbalah pula. Gaduh untuk guru kita. Sehingga kita diharamkan mendapat keberkatan selama ni kita dah perolehi. Bila kita letak dan kita isya diri kita ni buta dan jahil, maka selagi itulah kita akan jumpa jalan. Tapi kalau kita letak diri kita dah celik, dah pandai, selagi itulah sebenarnya kita buta dan jahil. Kerana itu belajar dan meminta nasihat, meminta wasiat, satu benda berterusan. Ulama-ulama, walau sehebat mana pun masih duduk dalam majlis ilmu. Atau masih terus membaca. Saya tak jumpa mana-mana ulama dia berhenti membaca. Sebab mereka sentiasa merasakan diri mereka buta dan jahil untuk mereka tahu lagi. Dan mereka baca. Takkanlah kita orang yang tak berapa ulama ni tuan-tuan dah berhenti belajar. Atau dah cukup belajar. Lagilah kita jadi buta. Bila mana ini syiar kita, saya buta, saya jahil, ajarlah saya, pimpinlah saya. Maka ketika itu tuan-tuan sekalian, kita akan sentiasa dipimpin. Kemudian kata Syekh, bila kamu tergelincir, maka berpegang teguh dengan orang yang mengajarmu. Nasihat dia dan pendapatnya supaya dia terus tunjuk pada kamu sehingga kamu sampai kepada hakikat. Jalan hakikat yang sebenar, yang ketara, yang ketika itu kamu pula yang menjadi tumpuan orang lain. Pada selama ni, kita minta seorang menzahirkan keaiban kita untuk kita baiki. Nanti kelak kita pula yang diminta oleh orang memperbaiki keaiban orang lain. Maka sifat kita bukanlah menghina keaiban orang lain, memperbaiki. Kerana itu orang beriman
Kata para ulama sifatnya bagaimana? Yang sahu dia menasihati dan dia memperbaiki. Tapi sifat orang munafik, bagaimana sifat dia? Dia yahtiku, mengaibkan dan menghina. Orang beriman bila sampai peringkat, dia akan nasihat dan dia akan baiki kita. Tapi orang munafik, dia akan aibkan kita, kemudian dia akan hina kita. Maka lihatlah siapa yang berada sekeliling kita. Apakah ia menasihati kita dan memperbaiki kita? Atau orang yang mendedahkan keaiban dan menghina kita? Oleh sebab itu, kita perlukan ramai orang soleh. Hilang orang soleh, satu kerugian. Sekalipun orang kata, saya hilang orang soleh, saya dapat ganti orang soleh yang lain. Tentu orang soleh tidak boleh diganti, tetapi ditambah. Kita tak boleh, saya nak hilang orang soleh ni, nak dapat orang soleh. Tidak, orang soleh ditambah. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i, perbanyakkan kawanmu yang soleh. Musuh yang sedikit, walau seorang sudah banyak. Kawan kalaupun 1000 masih sikit. Kalau ada orang kata, Ustaz, tak apalah saya hilang kawan soleh, saya dapat soleh yang lain. Tak, kamu tidak boleh hilang kawan yang soleh. Kamu kena tambah kawan yang soleh. Pada salafus soleh, bila hilang kawan yang soleh, mereka berduka cita. Mereka tak pernah menganggap bahawa ada pengganti orang soleh. Tidak. Orang soleh ni tidak ada pengganti. Dia perlu ditambah dan ditambah setiap hari. Sebab ini orang-orang yang baik. Tapi kalau kita guna syiar, tak apa Ustaz, saya hilang orang soleh ni, saya cari orang soleh lain. Tak, setiap kali kita meninggalkan orang soleh, kita ada jiwa buruk pada dia. Maka ini tidak menyelamatkan kita untuk hilang lagi kawan soleh yang lain. Bila kita dah terbiasa hilang kawan soleh, alasan tak apa, saya nak cari soleh yang lain. Jiwa ini akan menjadikan kita mungkin akan hilang yang lain pula. Yang hilang yang lain. Sehingga mungkin satu hari nanti semuanya hilang. Sebab itu suatu musibah bila kehilangan kawan yang soleh. Sekalipun seorang berkata, saya memang hilang kawan soleh, agama saya okey, saya masih solat Jumaat, saya masih sekian-sekian. Tidak, dalam hati kamu sudah ada sesuatu yang telah merosakkan hubunganmu dengan orang soleh. Tuan-tuan kenal tak lebah? Lebah. Lebah ni kalau sekiranya digigit kita, caranya kita tepis dia. Tapi kita tak boleh bunuh dia. Bila kita bunuh dia sahaja, maka semua lebah-lebah lain isyaratkan musuh. Dan dia akan menyerang. Sebab tu orang bila diserang lebah, dia cuma halau je lebah. Dia tak akan membunuh lebah tadi. Kalau dia bunuh, maka dia dah letak satu signal memusuhi semua lebah. Akhirnya semua lebah menyerangnya serentak. Sama juga orang soleh. Kalau kamu meninggalkannya, bukan membunuhnya dengan cara menghinanya, maka ingat kawan-kawan soleh yang lain juga akan sedang perhatikan kamu. Terutama pula kita duduk berjalan, duduk buruk-buruk lagi orang soleh. Orang dengar, orang lihat. Sampai masa semuanya akan menyerang kita serentak. Sebab itu tak boleh kita rasa hilang orang soleh. Tak apa. Sama juga orang kata, tak apa saya hilang untuk guru, saya ada guru lain. Kita juga tak boleh hilang guru kita. Kita kena tambah guru kita. Orang yang menghilangkan gurunya, maka dia akan membawa segala sifat-sifat penyebab dihilang guru pada guru-guru yang lain pula. Benda sama. Sebab tu kalau orang kata, tak apa, saya hilang guru ni, saya ada guru lain. Kita tak pernah baca pada salafus soleh menghilangkan gurunya. Melainkan mereka menambah gurunya. Bukan kata Sayyidina Ali, man 'allamani harfan sirtuhu lahu 'abdan. Sirtu lahu 'abdan. Siapa yang ajar aku satu ilmu je, aku terus khadam kepada dia seumur hidupku. Seumur hidup. Tentang dulu kita ada guru sekolah rendah, sampai guru sekolah menengah, sampailah guru universiti. Semua ni kita hormati. Kita jangan kata, saya guru sekolah rendah saya dah tak hormat, guru sekolah menengah pula. Tentang jiwa itu merosakkan kita. Sebab itu kita tak boleh kehilangan pun orang baik. Kita tak boleh hilang pun guru-guru yang baik. Sekalipun kita kata agama saya makin okey, masih okey. Ya masih okey, tapi kamu membau suatu benda yang akan menyebabkan kamu hilang pula kawan yang lain. Sebab itu saya katakan tidak ada para ulama yang memutuskan hubungan dengan gurunya yang lain. Mereka cuma tambah guru, tambah, okey. Sama juga orang yang kalau dikahwin dia bercerai. Kahwin cerai. Bila kahwin dia bercerai, dia akan bawa sifat tu. Nanti bila dikahwin lagi, dia masih bawa sifat untuk bercerai. Berbanding orang yang kahwin, dia tak bercerai, dia kahwin. Dia tambah okey. Tambah. Cerai tidak.
Sebab itu kata Nabi SAW, kahwin dan jangan bercerai. Kenapa? Cerai ni dia akan bawa satu sifat. Lain kali bila kita ada bini lain pun kita cenderung nak bercerai juga. Sebab tu kadang-kadang kita lihat orang bercerai tu tak putus-putus bercerai. Dia kahwin ni cerai pula. Kahwin ni cerai pula. Sebab dia dah ada sifat itu. Allah Ta'ala melainkan dia baiki, dia muhasabah, dia taubat. Untuk dia tak ulang. Kan itu janganlah berbangga kalau kita hilang kawan soleh dan kata kita akan ganti kawan lain. Kita hilang tok guru ni, kita akan ganti guru. Tidak. Dalam diri kamu dah ada satu sifat yang menyebabkan kamu hilang lagi. Macam orang bisnes lah. Tak orang bisnes. Kalau sekali dia rugi, dia akan rugi lagi. Sebab tu dia elok jangan rugi. Dia tu maintain supaya untuk. Jangan kalau rugi tadi, dia jadi satu, kita katakan, kegagalan yang berulang. Sebab itu Nabi kata apa? La yuldawul mu'min min juhrin wahidin maratain. Orang beriman jangan sampai dipatuk 2 kali satu lubang. Jadi orang beriman tak boleh buat 2 kali kesalahan. Sekali cukup jadi pengajaran besar. Jangan bangga kesalahan tu. Bangga kesalahan itu, maka kita tak mungkin dapat pengganti yang baik. Jadi ingat kalau kita hilang dunia, insya-Allah Allah ganti yang baik. Tapi kalau kita hilang yang baik-baiknya, sebenarnya kita berada dalam kerugian. Sehingga kita mendapatkannya semula. Kita dapat balik. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, siapa peringkat? Kalau kita lihat kronologi nasihat Syekh Abdul Qadir. Pertama, kamu kena tahu kamu buta. Yang kedua, kamu tahu kamu jahil. Yang ketiga, kalau kamu tergelincir, pegang elok dengan guru kamu. Dengan nasihat dia, sungguh-sungguh pegang pendapat. Kelak, kamu akan sampai kepada tahap makrifat. Dan bila mana kamu sampai tahap makrifat, kamu pula yang nampak keaiban orang lain untuk dibaiki. Kamu pula akan menjadi tumpuan manusia. Dan tumpuan semua fakir miskin. Maksud Syekh fakir miskin bukanlah maksud orang tak ada duit, tak ada harta. Maksudnya orang-orang yang mencari Tuhan. Mula melihat kamu adalah asbabnya. Contoh memang kalau sekiranya kita menjadi rujukan, kita secara umumnya fitrahnya kita sukalah. Orang ni mekanik, orang pun rujuk dia dalam ilmu ke mechanical. Maka dia seronok. Yang ke laut, nelayan, rujuk orang ni. Sebab dia dah expert bahagian nelayan. Maka sama juga dalam agama, ada orang yang Allah beri dia kepakaran dalam agama. Ada orang yang dia tak ada kepakaran agama. Tapi dia nak bercakap agama. Ini disebut dalam hadis sebagai ruwaibidah. Ruwaibidah apa dia tuan-tuan sekalian? Yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ar-rajulut tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi nak bercakap benda besar. Orang yang tidak punya keahlian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin wa yantiqu rawaibidah. Qila wa marwaibidah? Qala ar-rajulu at-tafih fi amri al-ammah. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Kata Nabi SAW, akan datang satu zaman yang amat menipu. Zaman terbalik, tunggang terbalik. Yang negatif tu lagi baik daripada positif. Bukan COVID ni. Negatif lebih baik daripada positif. Tapi Nabi nak sebut zaman tunggang terbalik. Tunggang terbalik macam mana tuan-tuan? Kalau tunggang terbalik yang macam hari ni kita lihat, negatif lebih baik pada positif, itu tak apa. Itu tak tunggang terbalik. Itu orang yang terbalik. Yang tunggang terbalik zaman macam mana? Di mana orang yang bohong dianggap betul. Orang yang betul dianggap bohong. Orang yang khianat diberi amanah. Orang yang amanah dianggap khianat. Bahkan kata Rasulullah, zaman ni orang ruwaibidah bercakap. Tuan-tuan, kalau sekiranya guru menyebut keburukan anak murid dia, salahnya orang tak percaya. Tapi anak murid sebut keburukan tok guru, orang percaya. Sebab tu hari ni yang menghukum orang alim ialah orang jahil. Dia hukum. Ini dia kata orang alim begitu begini, sebutlah. Dia pun minta dalil pada orang alim. Mana dalil? Satu hadis daripada Quran. Orang percaya ni. Sebab tu zaman ni kalau orang-orang alim bercakap, menyebut orang ni bahaya ni, awak jangan kawan dengan dia. Dia ni suka bawa fitnah, suka mengadu domba, orang tak percaya. Tapi kalau orang awam ni bercakap, tok guru tu jangan percaya, pandai bercakap, dia amal tak, dia begitu begini, orang percaya. Lalu
Orang lebih suka mufarakah tok guru dia daripada mufarakah kawan dia. Aneh. Begitulah zaman dipanggil sanawat khadda'ah. Tahun-tahun menipu. Orang lebih jaga kawan dia daripada jaga tok guru dia. Orang lebih jaga kawan dia daripada jaga mak bapak dia. Orang lebih percaya kawan-kawan lebih percaya pada mak bapak. Ni zaman terbalik ni. Tunggang terbalik. Kita tak reti dah mana satu kita nak muliakan. Tak reti. Orang lebih jaga orang daripada jaga nabinya. Kalau dihina orang dibela. Nabi dihina dibiam. Didiam. Terbalik ni. Orang Rawabidah dia mensensasikan benda-benda tak patut sensasi. Sebab tu hari ni yang orang minat dengar tentang artis, selebriti itu orang minat. Kita cerita bab hukum hakam walaupun ramai tak tahu, orang tak minat. Orang viral pun payah. Tapi kalau cerita Pak Abu jual sirap meletup, itu viral. Pak Abu jual sirap je. Kalau sebut ada orang kuliah, tak viral. Diam gitu senyap. Kita nak share pun payah. Tapi kalau bab-bab hak duniawi, kita pun rajin share juga. Maka Ruwaibidah ni penyakit kepada kejahilan yang melanda masyarakat di akhir zaman. Lalu saya katakan orang ni lebih dipercayai bercakap berbanding. Kita kata bukan Tok Mufti tak bercakap. Bukan ulama tak bercakap. Tetapi suara mereka ditenggelamkan. Suara orang jahil yang ditimbulkan. Ada orang kata ustaz-ustaz ni tak tegur ke arak, judi. Ustaz-ustaz ni tak tegur ke benda tu, benda ni. Tak, mereka dengar. Tapi suara mereka tidak diwar-warkan. Orang awam pula tuan-tuan, kita nampak macam orang awam pula juara bercakap. Sebab mereka diwar-warkan. Bila artis tu bercakap, dia cerita dia bercerai je. Heboh satu Malaysia. Ulama cerita hukum hakam cerai, seorang pun tak nak dengar. Yang ni cerita dia bercerai, gaduh dengan laki dia. Laki dia gaduh dengan bini dia. Ini kita nak dengar. Harum rumah tangga orang. Tapi kita cerita hukum cerai, begitu begini, orang tak nak dengar. Ini sanawatun khadda'at. Ni tahun-tahun terbalik, tahun-tahun penipu. Tak betul tahun macam begini. Dengan sifat kita. Oleh kerana itu tuan sekalian, bila kita faham zaman ni ada Ruwaibidah, kita menjauhi Ruwaibidah. Lazimi orang yang boleh tahu hakikat untuk bentuk kita. Sebab tu orang ni akan menyibukkan kita dengan ingat Allah, menjadi orang beri manfaat, menjadi orang yang memberi, kita katakan, input yang baik, memberikan maslahat yang baik kepada manusia. Kemudian kata Syekh, di antara kemuliaan lepas tu, baik kalau seorang dah dapat makrifat, apa dia akan dapat? Rahsia Allah. Apa itu rahsia Allah tuan-tuan? Maknanya tak semua benda lah dia tak bebas dah bercakap macam dulu dia bercakap. Orang Ruwaibidah, dia akan bercakap semua benda. Dalam kain dia bercakap. Benda dalam kain cakap, disensasikan. Orang alim ada benda dia tak boleh beritahu orang. Saat ini menyembunyikan kebenaran bukan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, sesuatu yang menjadikan dia mulia pada pandangan orang, maka dia sembunyikan. Dia takut riak, sombong. Yang kedua, sesuatu yang dia tahu, tak boleh beritahu orang melainkan menimbulkan fitnah, maka dia juga diam. Kata Abu Hurairah, ada perkara yang kalau aku baca hadis ini, boleh aku mati. Kerana fitnah. Itu juga sebab mereka mendiamkan diri. Bukan takut, mereka tak takut. Kerana mereka memikirkan masalah yang lebih besar. Macam Ashabul Kahfi bila melarikan diri, sembunyi dalam gua. Apakah mereka takut? Mereka tidak takut. Mereka nak menjaga masalah, menjaga iman itu. Waktu baginda SAW lari ke Madinah, hijrah ke Madinah, kita tak sebut lari, hijrah ke Madinah. Apakah Nabi takut? Tidak. Nabi tak takut apa? Nabi tahu hidup ni akan mati. Tetapi maslahat. Kali itu kita lihat di Mekah tidak bercakap tentang hukum. Kerana belum sampai waktu. Di Madinah bercakap tentang hukum. Kerana sudah sampai waktu. Di Mekah tak ada hukum puasa. Tak ada hukum haji. Walaupun Mekah tu orang buat haji. Masuk Madinah barulah ada hukum haji. Hukum umrah. Yang turun pada tahun ke-6 Hijrah. Aneh. Kenapa masih kat Mekah tak turun hukum haji. Walau lagi dekat tu buat. Nak tawaf nak sa'i pun senang. Tidak, tak ada hukum tu. Kerana belum waktunya bercakap tentang hukum itu. Maka sama juga. Seorang bila mana sampai hakikat, dia tak akan cakap semua benda. Tapi orang saya katakan Ruwaibidah, dia cakap semua benda. Dia pun cerita nanti, ini semua adalah perancangan Dajjal yang berlaku. Kita katakan Dajjal ni, dia kena ikat, dia nak rancang apa. Apa berlaku dalam masyarakat kita, ini semua perancangan Dajjal.
Ini vaksin Dajjal, ini Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal kena ikat, dia belum keluar, dia nak rancang apa? Dia terputus dengan dunia kita. Dia tak mampu merancang apa-apa. Ini sebenarnya perancangan orang-orang yang jahil dan bodoh. Yang mengatakan ini perancangan. Walau inilah takdir yang perlu kita hadapi dengan sabar. Orang kata ini zaman Ustaz, ini memang Dajjal dah rancang. Dajjal yang lepaskan COVID ni. Dajjal yang menjadikan ni sebab Dajjal nak suruh masjid tutup, surau tutup. Tuan-tuan, tak ada kaitan Dajjal. Sebab tu Ruwaibidah bercakap. Mereka bercakap tentang Dajjal. Kita katakan kronologi akhir zaman pun kamu tak faham. Dajjal belum buat penipuan sehinggalah dia dibebaskan. Dan tempoh 40 hari dia akan buat penipuan. Bukan sekarang. Sekarang dia di penjara, kita terputus dengan dunianya, dia terputus dengan dunia kita. Kita tak boleh dengar suara dia, dia tak boleh dengar suara kita. Sehingga satu hari bila Allah nak bebaskan dia, maka kita akan dengar satu jeritan yang kuat. Baru dia akan bebas. Orang baru bebas. Waktu itu bermula tipu daya dia. Bukan sekarang. Sebab kronologi akhir zaman kita kena tahu. Akan berlaku perang antara orang Islam. Antara orang Islam bergabung dengan orang kafir untuk menentang sebahagian orang Islam. Kemudian akan berlaku orang Islam berperang dengan orang kafir. Kemudian akan turun Imam Mahdi yang memimpin dan membunuh golongan munafik, memimpin, membawa kemenangan. Maka ketika itu di akhir pemerintahan Imam Mahdi, barulah keluarnya Dajjal dan berlaku fitnah Dajjal. Lalu dihadapi oleh Nabi Isa AS dan dibunuhnya. Lalu Nabi Isa memerintah selama 40 tahun. Ada menyebut 40 tahun daripada umur 33 tahun plus 7 tahun. Ada yang berkata memang 40 tahun. Dia memerintah. Kepada Nabi Isa turun umur 33 tahun, dia memerintah 40 tahun, berarti Nabi Isa meninggal dunia pada usia 73 tahun. Dia berkahwin, dia beranak. Bukan dia berpoligami. Kerana Nabi Isa akan buat semua benda yang ditentang oleh orang yang berupa syariat. Dia membunuh babi, dia mematahkan salib. Maka dia menghidupkan syiar agama. Sehinggalah Nabi Isa AS wafat. Kemudian disembahyangkan oleh orang Islam. Maka berlaku lagi pemerintah Islam. Kalau tak mungkin lepas Nabi Isa wafat, kemudian terus kucalana atau kacau bilau. Maka ada pemerintah yang sentiasa mendampingi Nabi Isa, memerintah. Sehingga selepas itu baru berlakulah fitnah penyembahan berhala sehingga berlakunya kiamat. Dan perobohan Kaabah. Tak tahu orang alim tahu kronologi ini. Tapi orang Ruwaibidah, dia mula mewujudkan keresahan melampau. Maka dia mula kata ini teori Dajjal, teori itu, teori ini. Maka ini semua benda-benda Ruwaibidah. Kerana itu kita tuan-tuan nak sampai, bila disebut orang-orang alim, dia tahu dia nak bercakap sempadang dia kat mana. Maka bila mana dia menjaga rahsia Allah, dia menjaga adabnya dengan manusia. Dan matlamat hidupnya cari redha Allah. Maka kemuncak orang benar-benar berilmu ialah redha Allah. Menjadi keutamaan dalam semua hal. Dan itu Allah sebut dalam Quran. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kalangan kamu ada yang memang nak dunia, kalangan kamu memang ada nak akhirat. Orang nak akhirat, dia ada sabat ala mabda', dia teguh dengan prinsip. Dia istiqamah dalam ketaatan. Dan dia senantiasa melaksanakan perintah Allah walaupun orang tak suka. Ini orang sabat. Dia tidak dimudaratkan sebab tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang menolongnya. Kerana dia tetap tegak dengan ilmunya. Kerana mereka ni kuat dengan ilmunya. Kekuatan ilmu mendorong mereka istiqamah. Sehingga mereka mencari nilai matlamat keikhlasan yang tinggi. Dan bila mana seorang itu benar-benar mencari keikhlasan, maka apa jadi padanya? Allah sentiasa bantu dia. Dan ini Allah sebut, hunalikal walayatu lillahil haq. Inilah dia pertolongan Allah dengan sebenar. Walayah di sini pertama bantuan, pertolongan. Walayah juga makna pendekatan ataupun wali. Walayah ataupun wilayah. Hunalikal wilayatu. Wilayah. Kita kalau sebut wilayah makna kawasan. Wilayah persekutuan. Wilayah Labuan, ini kawasan persekutuan. Tapi dalam istilah, dalam penafsiran Al-Quran, wilayah sama ada memberi maksud menjaga urusan ataupun hampir dekat ataupun maknanya wali. Dibantu, ditolong oleh Allah. Kemudian ketika itu kata Syekh, bila kamu dah dapat wilayah,
maka semua dunia dan akhirat datang pada kamu. Datang dengan sebenarnya, berkhidmat kepada kamu tanpa syarat, tanpa penat lelah. Bukan makna lepas ni goyang kaki tak payah kerja. Bukan begitu. Jiwa. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya bukan kita nak elak penat anggota badan. Kita nak elak penat jiwa. Jiwa ni jangan penat. Kalau pun anggota badan kita tak buat kerja, tuan-tuan. Tapi kalau jiwa kita penat, kita penat. Tapi kalau pun anggota badan kita bekerja setiap masa, nampak penat, tapi jiwa tenang, kita tak penat. Sebab tu tuan-tuan boleh kan tengok orang-orang yang ada hobi. Dia suka buat benda tu. Kita nampak macam penat. Dia tak penat. Sebab apa? Hatinya tidak penat. Penat sebenar pada hati, bukan pada tubuh badan. Orang bila benar hatinya dengan Allah, tak pernah penat tubuh badannya. Sehinggalah dia menemui Allah. Macam kuda, tuan-tuan. Kuda ni dia suka berlari. Dia akan terus berlari dan mati dengan berlari. Dia tak menung, dia lari kerja dia sampai dia mati. Sama juga orang-orang beriman, dia akan kerja nampak macam tak penat. Kejap sana, kejap tak. Kerana hatinya tak penat. Kita ni tuan-tuan sekalian, hati penat. Kadang-kadang tubuh tak bergerak mana pun, stay at home je, tapi dia punya penat. Asyik tidur je, pagi tidur, tengah hari tidur. Ni macam pikul batang balok ni. Dia punya penat, pagi tidur. Kuliah tadi tidur lah. Senang tidur kuliah. Kuliah setengah jam, dasar 15 minit tidur. Sedar wallahualam. Lepas makan, dia tidur lagi. Stay at home, dia punya penat. Stay at home, rupanya penat, Ustaz. Tengah hari tidur lagi. Pahasar tidur lagi. Sebenarnya jiwa kamu penat, bukan badan penat. Kadang-kadang bini pun heran, abang ni mudahnya tidur. Mudah pada ulang sahur lagi tidur. Ulang sahur ni kenyang baru tidur. Abang tak kenyang pun tidur. Tunggu bini masuk, tidur. Lepas sudah, tidur. Ini bukan semua suami lah. Setengah suami. Setengah. Setengah yang suami yang tak ada dalam online ni lah. Yang ada online ni semua bagus-bagus belaka ni. Tak tidur. Tapi itu cerita penat ni, tuan-tuan. Sebab itu kita bimbang penat hati. Bukan kita bimbang penat fizikal. Saya tak bimbang penat fizikal. Penat fizikal ni, tuan-tuan, akan terhibur dengan hati kita. Kalau hati kita penat, walaupun badan kita tak buat apa-apa. Penat betul-betul. Kan itu para wali. Mereka, bila kita sebut, tidak berpenat lagi, mana hati mereka dah tenang, redha, pasrah pada Allah, tak payah fikir apa-apa. Kita kan fikir, itu kita tengok orang Filistin, Masya Allah. Mereka bila kena gari senyum je. Orang gari senyum. Yang cerita mati pun senyum. Dalam situasi macam tu, mereka tersenyum. Jiwa mereka tak penat. Walau mereka bekerja 24 jam untuk menentang Zionis. Tapi mereka boleh tersenyum gembira. Ini hebat orang jiwa yang sentiasa tenang. Badannya tidak mengenal penat. Maka kerana itu tuan-tuan sekarang kita nak yang ni. Kemudian kata Syekh, ketika itu kamu mula kenal. Ni anugerah Allah. Kita mula kenal tuan-tuan, bisikan malaikat ke, bisikan syaitan ke, bisikan hawa nafsu ke, bisikan diri ke, bisikan kawan ke, ataupun bisikan bini kita sebelah tu. Ini bisikan bini ni. Ni bisikan suami. Ni bisikan iblis ni. Ni bisikan syaitan. Ni bisikan hawa nafsu. Ni bisikan itu. Sehingga kita kenal ini bisikan malaikat. Sehingga kita dapat tahu tanda-tandanya. Tuan-tuan, bila kita macam tu, kita sudah terpimpin. Ketika itulah kata Syekh Abdul Qadir, kita mengetahui tidak menggerakkan kita melainkan Allah. Tidak menjadikan kita bangun duduk melainkan Allah. Tidak menjadikan kita ketawa menangis melainkan Allah. Makna katanya tuan-tuan, orang ni sentiasa berada dalam peraturan Allah. Sentiasa berada dalam takdir Allah yang disukai dan diredai. Ini orang-orang yang sudah menjadi apa yang disebut oleh Allah. Fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Jadilah hamba-hambaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Pulanglah pada Tuhanmu dan keadaan redha dan diredai. Jadilah kamu hamba-hambaku dan masuklah ke syurgaku. Tuan-tuan, nikmat yang paling besar, nikmat merasakan diri ini hamba Allah. Itulah kemuncak sebenarnya. Sebab itu Allah Ta'ala memuji Nabi SAW waktu Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Rupa-rupanya nilai tertinggi kita ialah bila kita benar-benar yakin dan tahu bahawa kita hamba Allah.
Lagi mana tak rasa diri ni hamba Allah, tuan-tuan, kita tak menikmati hidup ini dengan sebenar. Kita masih lagi hamba nafsu, hamba duit, hamba dunia, hamba jawatan, hamba pangkat, hamba pujian. Hamba kepada benda-benda yang lain pada Allah. Maka kita tak akan tenang. Sebab tu kita nak jadi hamba Allah sungguh-sungguh. Kerana itu Allah jadikan mati supaya orang tahu bahawa kita bukan hamba dunia, kita hamba Allah. Allah sentiasa sebut dalam Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran, wa ilaina turja'un, wa ilaina yurja'un. Pada kami kamu akan kembali. Pada kami kamu akan dikembalikan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kamu akan dimatikan oleh wakil kami, malaikat yang kami utuskan. Kemudian kepada kami kamu kembali. Tentu kalau sebut kembali pada Allah supaya kita tahu apa? Kita hamba Allah. Sebab itulah saya kembali pada Allah, tuan-tuan akan kembali pada Allah. Dan nikmat ini dirasai bagi orang yang tahu dia hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan, menjadi hamba Allah. Mendapat redha Allah, masuki syurga Allah dan mendapat kemuliaan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.